SAW menunaikan solat malam sebanyak 13 rakaat, di mana di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, ketika mana dia tidur di rumah Rasulullah, dia dapati Rasulullah bersolat tahajud sebanyak 13 rakaat. Baik, sebelum tu kita kembali balik kepada hadis yang panjang yang kita baca pada minggu lalu, yang mana Ibnu Abbas tidur juga di rumah Rasulullah kan. Dia tidur dalam keadaan melintang. Dia kata aku berbaring memanjang sementara Rasulullah berbaring melintang. Kenapa seorang melintang, seorang memanjang? Kita tahu nak, kita pernah rasanya perempuan yang pernah ikut saya pergi ke apa Expo Tamadun kan, kita pernah masuk dalam replika rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bilik tidur baginda yang sempit menyebabkan tidur tu tak boleh secara berbaris sama. Ada yang melintang, ada yang secara memanjang. Jadi hadis ini mengharuskan anak penakan boleh pergi tidur rumah mak penakan dia. Sebab kalau kita nak baca daripada hadis minggu lalu ni, waktu ni Rasulullah bermalam di rumah Sayyidatina Maimunah. Bermalam di rumah Sayyidatina Maimunah. Dan jadi dia boleh tidurlah di situ. Dia tidurlah rumah mak menakan dia. Ibnu Abbas ni bermalam di rumah Sayyidatina Maimunah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tak kalau nak menakan, nak main tidur rumah mak menakan? Boleh. Diharuskan. Tetapi macam kalau dia bukan anak menakan kita, kita kenalah jaga aurat kita tapi boleh diharuskan dalam keadaan rumah yang sempit macam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu kita baca dia bagi tahu Rasulullah tu bangkit sembahyang kan. Macam mana Rasulullah buat. Rasulullah bangkit tidur tu, kira dia sapu kesan-kesan bangun tidur. Apa kesan bangun tidur? Okey, kita ni ada kesan bangun tidur, di antaranya rambut kita yang berserabut, mungkin muka yang tak siap. Tak usah ceritalah kita ni hamba Allah yang biasa, yang bukan istimewa seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri pun tak terhidu bau haruman kita tu ketika mana kita bangun tidur kan. Kita pun tak, kalau boleh tak mahu tengok muka orang senyum pun tak mau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berbeza macam kita. Selepas dia sapu-sapu kesan daripada bangun tidur dia, mungkin bahagian rambutnya, bahagian pada mukanya, bahagian pada pakaiannya, lalu dia terus membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran yang saya sebut. Iaitu dia ada satu muka surat bermula daripada fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Dan terusnya sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baru dia bangkit. Ini menyamai dengan satu suruhan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ni celik-celik mata, jangan kejut terus bangkit. Sebaliknya duduk untuk beberapa ketika. Kalau pakar perubatan dia kata duduk dulu dalam 3 minit. Tapi kalau nak terkencing, jangan duduklah dalam 3 minit Kau saat lagi dia kencing tak tilam. Bangkit terus lah. Tapi kalau nak ikut sunnah Rasulullah, baginda akan duduk membaca 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Kalau yang hafal lah, kalau tak hafal baru nak pergi cari Quran, baru nak pergi buka, nak cari surah Ali Imran ni susah lah. Tapi seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya cuba hafazlah di antara petikan-petikan ayat yang berguna yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan amalan harian. Sebab apa Rasulullah baca 10 daripada surah Al-Imran, 10 ayat terakhir ini? Untuk mengikat hati kita dan amalan kita dengan begitu kukuh untuk istiqamah mengerjakan tahajud setiap malam selagi ada hayat. Jadi kira macam seolah-olah malam esok kita dah ada buat temu janji dah dengan dia. Malam lusa kita dah temu janji. Walaupun perempuan yang masih didatangi haid, dia akan terjaga pada waktu tu.
Nah, jaganya adalah dikejutkan oleh Allah dan malaikat. Maka apa yang patut dia buat? Berzikir, berselawat, beristighfar. Sekurang-kurangnya dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekurang-kurangnya dia baca macam tu. Walaupun sekali kemudian dia sambung tidur. Maka dia mendapat pahala sama banyak macam hari-hari dia bertahajud kepada Allah Ta'ala. Tapi kita kena ada amalan ni lah, jaga daripada tidur. Saya kata mungkinlah kalau ada yang sahabat yang tak boleh menghafaz, maka sediakan satu lembar atau kita photostat, kita laminate elok-elok, kita lekat di dinding katil kan. Jadi kita jaga tu tak terus bingkas bangun. Sebaliknya kita bagi ruang kepada jantung hati kita, dia nak berjalan balik. Kita bagi ruang kepada otak kita, dia nak bagi fikir, nak bagi normal balik. Jadi dalam tempoh tu kita bagi makan dulu kepada isi-isi hati, isi-isi perut kita, iaitu dengan 10 daripada ayat terakhir surah Al-Imran. Itu santapan Rasulullah setiap pagi. Kita cuba buat. Kalaulah kata kita tak boleh, waktu tu mungkin kita boleh bawa di dalam solat. Okey, ni nak cerita pasal Nabi sembahyang 13 rakaat ni. Kita akan jumpa hadis-hadis yang akan datang Nabi sembahyang 11 rakaat. Tapi yang ni cerita Nabi sembahyang 13 rakaat disaksikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha, yang mana Sayyidina Ibnu Abbas ataupun Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, dia kata aku tengok Nabi ni, dia kata dia sembahyang rakaataini, thumma rakaataini, thumma rakaataini, thumma rakaataini sampai 6 kali, dan akhirnya katanya dia buat apa? Dia berhenti situ, thumma autiru. Dia buat witir dengan satu. Okey, baik. Ni ada perbahasan ulama yang panjang. Kalau kita baca daripada hadis ni, takkan Rasulullah buat witir satu. Sebenarnya yang penyudah baru sahabat dapat kesan, oh yang satu tu witir. Rupanya Nabi buat 3. Yang 2 tu dia tak nampak sebab dia masuk dalam rakaataini, dua. Yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik. Nabi SAW ni kan ramai isteri. Dia tidur di rumah Maimunah. Dia buat solat tahajud sebanyak 13 rakaat di rumah Maimunah. Jadi kalau kata sebelah apa betul? Dia buat di rumah orang lain. Bila dia buat di rumah Maimunah sebanyak 13 rakaat ini, itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, solat tahajud yang paling banyak, sebanyak-banyak tahajud Nabi SAW adalah 13 rakaat. Okey. Kalau kita nak tengok kita pula, kita tahajud, kemungkinanlah begini. Awal-awal kita mulakan dengan iftitah tahajud, pembukaan tahajud. Dengan kita berniat, niat solat tahajud 2 rakaat. Diikuti kemudian lepas bagi salam, kita ikuti dengan taubat 2 rakaat. Dah jadi 4. Kemudian kita ikuti lagi dengan solat hajat 2 rakaat. Dah jadi 6. Kemudian kita ikuti pula lagi dengan solat tasbih 4, 2 menjadi 10. Kemudian diikuti oleh witir 2 dan witir 3 menjadi 11. Dua lagi ni tak dapat dikesan oleh ulama. Maka sepakat ulama jumhur mengatakan yang 2 menjadi 13 itu Nabi SAW mengerjakan solat istikharah. Ada juga kata Nabi buat solat hajat. Dan ada yang kata semua solat itu yang dikerjakan pada malam hari, walaupun hajat, walaupun tasbih, walaupun taubat, walaupun istikharah, semua solat itu dinamakan solat tahajud. Semua solat tahajud. Mungkin buat solat tahajud, buat 2 rakaat, lepas tu tidur balik. Okey. Lepas tu semalam tak buat tahajud, semalam buat hajat. Semalam tak buat tahajud, semalam buat witir saja dapat 3.
Okey, yang dikatakan tahajud ini iaitu yang kita kerjakan selepas tengah malam, iaitu selepas waktu kita tidur sebentar. Nah, yang Nabi buat, maka itulah disusun oleh para ulama menjadikan tahajud ni macam-macam lah, diindahkan, diperindahkan lagi. Contoh kata kita buat taubat. Walaupun taubat tu kita buat sampai 6 rakaat, ianya tetap dinamakan tahajud kerana ianya dikerjakan pada malam hari selepas kita tidur sebentar lepas waktu Isya. Itu dipanggil tahajud. Dan ada kata yang Nabi buat jadi 13 rakaat tu, 2 rakaat lagi adalah sembahyang sunat ba'diyah Isya. Yang mana Nabi tak buat ketika waktu Isya, Nabi tidur dulu dan bangkitnya Nabi buat 2 rakaat ba'diyah Isya. Menjadi jumlah 13. Sebenarnya hanya 11 sahaja. Wallahu a'lam. Namun kita boleh mengguna pakai pendapat para ulama. Saya kata bukan sikit, bukan satu dua ulama lah. Yang membahaskan tentang tahajud Nabi SAW. Banyak ulama bawa mai datang hadis-hadis yang sahih. Dia kata Nabi buat dua-dua saja. Nabi tak buat 4, Nabi buat dua-dua. Jangan kita bertengkar pada perkara ini sebab ada hadis. Nah, ada hadis. Tak lagi dia akan cerita 4 pula. Ni dia kata dua-dua. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku ni memang tengok dia buat sampai 13. Ni nak jumpa dengan sahabat lain pula. Sahabat lain nak kata macam lain pula. Nah, sahabat lain nak kata macam mana? Kita tengok lagi dah. Hadis seterusnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'ad qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah bin Aufa an Sa'ad bin Hisham an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil lail mana'ahu min dhalika an-naum aw ghalabathu 'ainahu shalla min an-nahari ثنتي عشر ركعة ثنتي nah. Lalu isna ni sintai itu dua juga dah. Okey, apa kata Aisyah ni? Tadi saya bagi tahu Nabi bermalam di rumah Maimunah. Ni malam yang kita akan baca hadis ni, Nabi bermalam di rumah Sayyidatina Aisyah. Belain pula cara Nabi bertahajud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat menunaikan solat malam, sama ada kerana tidur atau mengantuk, baginda menunaikan solat 12 rakaat pada siang hari. Tu dia. Pernah berlaku. Ni yang kata, sesuatu kalau yang Nabi lakukan bukan berbentuk kesilapan, tetapi dia berbentuk satu rahmat, satu hukum kepada kita. Nabi bukan buat silap. Bukan Nabi saja mengantuk, tersenggut, tapi lena. Tak. Tetapi nak menjadikan satu hukum untuk kita buat. Seandainya berlaku pada diri kita. Kita ni bukan seandainya. Sering kali berlaku kepada diri kita. Yang mana diceritakan Nabi ni, diceritakan oleh Aisyah. Ketika mana dia tidur di rumah Aisyah, pernah satu malam tu, dia tidur kerana terlalu mengantuk. Menyebabkan pada malam itu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan solat tahajud. Tetapi Nabi hanya sempat buat satu sahaja, witir yang terakhir ketika mana nak sembahyang subuh. Jadi apa yang Nabi lakukan ketika ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda menunaikan solat 12 rakaat pada siang hari. Itu dia. Dia tak boleh buat malam, dia ganti buat siang. Bermakna Nabi qadha. Hadis ini mengharuskan untuk orang yang istiqamah, yang menjadikan solat tahajud dia itu sebagai hizib, sebagai aurat. Hizib ni amalan harian. Aurat ni yang tak pernah ditinggalkan. Yang tak pernah ditinggal, dia buat hari-hari. Macam saya selalu sebut, yang istiqamah di dalam solat-solat sunat, maka solat sunat itu boleh diqadha apabila kita istiqamah mengerjakan dia.
Kita jadikan dia sebagai hizib. Kita tak tinggal dia. Tiap-tiap hari kita buat dia. Tetapi untuk satu hari mungkin kita diuji dengan beberapa peristiwa mengantuk yang teramat sangat atau sakit yang tak boleh nak angkat kaki tangan. Maka ketika ini boleh solat itu yang kita kerjakan secara istiqamah dibuat qadha. Boleh diqadha pada siang hari. Itu kata kalau Nabi ni dia bukan buat silap. Nabi kan maksum. Dia tak buat silap tapi dia buat satu-satu benda tu untuk menjadi hukum untuk kita amalkan pada hari ini. Dia bermakna Nabi buat pada siang hari sebanyak 12 rakaat. Pasal apa dia tak buat 13? Sebab witir tak boleh dibuat pada siang hari. Jadi Nabi dah buat witir pada sebelum masuk subuh. Okey, contohnya kita ni seandainya terjaga dah lewat. Jaga lewat. Lepas tu kita pun pergi berwuduk. Main-main nak semayang. Tengok ada lagi 2 minit. Sempat tak ni? Nak witir? Sempat. Walaupun dah azan. Kalau kita belum witir. Kita istiqamah pada witir. Boleh buat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sebab dah tak sempat dah nak buat apa. Terlalu lewat. Macam 1 tahun tu. Ingat Ji pernah merasai suasana yang sama dengan saya ketika mana kami hadir ke Baitul Maqdis. Kami ni memang berusaha untuk melakukan qiyamul lail di Masjid Al-Aqsa setiap pagi. Tapi malangnya dihalang untuk masuk dengan lebih awal. Sampai elok-elok kami masuk orang azan. Jadi kami hanya berkesempatan buat tahajud walaupun orang dah azan. Bermakna berkesempatan melakukan solat witir walaupun orang dah azan. Jadi walaupun azan subuh dah berkumandang, untuk kita yang istiqamah melakukan solat sunat witir maka boleh dilakukan seperti mana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi hadis ni juga dia nak cerita tentang qadha Nabi pada 12 rakaat tadi kita nak cerita. Waktu bila yang Nabi qadha 12 rakaat ni? Nabi qadha waktu bila? Baik, bila mana keesokan selepas waktu subuh Nabi pulang ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi beritahu kepada Aisyah, sediakan aku untuk bersolat. Aisyah ni tanya nak solat apa? Nabi habaq qadha tahajud yang semalam Nabi tak sempat untuk Nabi qadha pada waktu siangnya. Dan Aisyah menyaksikan baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan sebanyak 12 rakaat. Dia tengok sampai Nabi habis selesai sembahyang secara tu yang dikatakan dia tengok Nabi buat 4. 3 kali Nabi bangkit buat 4 menjadikan jumlah 12. Nabi buat 4. Kalau tadi Maimunah dia nampak Nabi buat 2. Yang ni dia nampak Nabi buat 4. Saksi mata kedua-dua hadis ini adalah sahih. Boleh diterima pakai. Dan kita belajar hadis ni, kita dapat sanad hadis ni, kita boleh beramal. Katalah semalam terlupa, tertidur, atau mungkin ada kematian, kita pergi tengok kematian, dalam perjalanan tu balik dah tak sempat bertahajud. Jadi boleh kita qadha pada siangnya. Waktu bila? Okey. Ada bila mana Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, sembahyang apa ni? Sampai banyak-banyak di antara waktu duha ke waktu zuhur. Nabi sembahyang saja hari itu. Maka sabda Nabi SAW, man nama an hizbihi. Barang siapa yang tertidur kerana meninggalkan hizbnya. Hizb ni amalan harian. Awan syai atau sesuatu yang dia selalu rutin harian dia tak pernah tinggal tahajud. Faqra'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri. Maka buatlah kata Nabi. Baca baliklah. Sembahyang baliklah. Qadha baliklah. Iaitu waktu yang terbaik baina salatil fajri, di antara solat fajar ila salatil zuhri, sampai kepada solat zuhur. Jadi bermakna kita boleh qadha sembahyang tahajud yang kita tertidur semalam, atau apa-apa perkara yang berlaku yang menyebabkan menghalang kita buat tahajud, kita boleh qadha daripada
tempoh masa dia antara waktu subuh ke waktu zuhur. Jadi kita kata duha lah. Dalam waktu-waktu duha boleh kita qada waktu tahajud yang kita tertinggal. Okey, nah, yang kita tertinggal itu tadi. Maka kata Nabi SAW, kutiba lahu ka'annaha qara'ahu minal lail. Allah Ta'ala akan tuliskan pahala macam kita sembahyang tahajud pada waktu malam. Itu kelebihan dan keistimewaan. Baik. Jadi zaman-zaman kita lah, zaman mutakhir ini, hak yang banyak tinggal sembahyang lah, bertanya kepada seorang alim, nah, bertanya kepada seorang alim. Seandainya dia meninggalkan solat fardu yang terlampau banyak, apakah yang patut dia lakukan pada waktu tahajud? Dan ketika mana dia bangun waktu tahajud, katalah dia tak mau buat solat sunat taubat. Dia nak buat qada Isya, qada Maghrib, qada subuh dan qada. Adakah pahala sama banyak? Maka kata sebahagian besar daripada ulama, apabila dia bangkit buat solat qada fardu, qada solat fardu pada waktu tengah malam, waktu tahajud, maka dikira pahala seperti mana? Sama banyak dengan pahala kita bangkit solat sunat tahajud. Kita buat qada. Nah, tapi dikira pahala tahajud bersama dengan pahala qada. Wallahu a'lam. Pendapat ulama ini boleh kita terima pakai kerana mereka berijtihad terlebih dahulu sebelum memberi fatwa. Nah, jadi boleh seandainya kata macam ni lah, kita bangkit, aku ni qada banyak lagi ni. Nak sembahyang apa lah? Sembahyanglah qada Isya. Kemudian sembahyanglah qada Maghrib. Ni macam mana taubat, tak buat tahajud, tak buat. Tapi kita buat pada tempat tahajud. Maka kata Nabi SAW, kutiba lahu ka'annama, dituliskan pahala baginya seperti mana dia qiraatul minal lail. Dia buat solat malam. Wallahu a'lam. Nah, selebihnya kita kembalilah kepada Allah kerana sesuatu hukum yang memberi dosa dan pahala itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha buat. Rasulullah ajak kita macam-macam cara. Hampa tertinggal, hampa buat macam ni. Hampa terlupa, hampa buat macam ni. Hampa tampung-tampung amalan hampa yang terkoyak. Hampa tambah-tambah amalan hampa yang kurang. Nah, hampa qada bayar hutang kepada Allah pada amalan-amalan yang kamu alpa, yang kamu lalai. Kita ikut. Itu pentingnya kita belajar ilmu. Bila kita belajar ilmu, kita ada ilmu, kita beramal. Kita tahu, bahkan kita sebar-sebar. Kita tolong kawan-kawan kita, nah, yang mana yang ada segala kemuskilan tentang keadaan ini. Ini di antara arahan Nabi untuk orang yang berhizib. Hizib ni hizib apa? Orang yang sentiasa menjaga solat-solat sunat. Boleh diqada. Boleh diqada. Kalau nak qada solat sunat tahajud, iaitu masa dia di antara waktu subuh ke waktu zuhur. Kita panggil waktu duha lah. Dan tempoh-tempoh duha tu boleh kita qada waktu tahajud yang kita tertinggal semalam dengan sebab terlalu mengantuk atau dengan sebab-sebab lain. Di sini dia kata mana'ahum min dzalika naum, dengan sebab Nabi tidur. Ataupun kata Aisyah, ghalabatuhu ainahu, mengantuk sangat-sangat. Kan Nabi kata, kalau kita terlalu mengantuk, maka hendaklah kita tidur. Sebab bersolat dalam keadaan mengantuk, dia jadi makruh. Makruh lah. Kalau kita lah, Nabi SAW, dia tak tidur macam kita, nak. Kita ni kalau dah kata mengantuk tu sampai tak boleh kata apa dah. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus tafakur. Tidur. Nah, elok-elok kadang-kadang tu sampai tengah duk baca Fatihah pun terlayang, tak ke mana-mana, mengantuk, ambil bantal tidur. Terlalu mengantuk. Kemudian bila dah terjaga, nah, jaga dah siang, dah habis tahajud, ya Allah, semalam ni tak tahan ujian, terlena. Jadi bolehlah kalau orang yang menjadikan dia sebagai satu aurat, sebagai satu istiqamah di dalam amalan harian dia, buat. Boleh kata.
Satu rahmat daripada Allah. Nabi ajar dekat kita kita boleh qada sembahyang sunat tahajud waktu dia bila? Waktu dia bermula selepas daripada subuh. Kita bagilah selepas duha lah. Elok habis buat duha tu, bolehlah kita sambung kalau kata kita semalam kita tertidur atau tertinggal dan sebagainya. Okey. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat insya-Allah kita beramal dengan ilmu yang sedikit, kita beramal insya-Allah. Dan kemudian kita tengok pada hadis seterusnya. Hadis 268, haddatsana Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Usama an Hisham yakni Ibnu Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini. Dia buka mai khafifataini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kamu bangun pada malam hari, hendaklah dia memulakan solatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Tu yang kata nak jadikan solat tu jadi 13. Sebab ramai sahabat-sahabat kata sebelah, macam mana boleh jadi 13? Rupa-rupanya Nabi ni dia ada satu solat yang dipanggilkan iftitah solat. Solat pembukaan. Nabi akan bukakan pada waktu malam itu dengan satu solat pembukaan baginda, iaitu 2 rakaat. Kata Nabi, bi raka'ataini khafifatain. 2 rakaat yang ringan. Khafif. Khafif ni maksudnya yang ringan. Saya dah cerita dah minggu lalu, 2 rakaat yang ringan ini iaitu solat yang tidak ada doa iftitah, yang tidak ada surah. Terus angkat-angkat takbiratul ihram, terus baca Fatihah. Kemudian tidak ada surah, rokok dan sebagainya macam biasalah. Cuma Nabi ringkaskan, ringankan, tak diberatkan. Nabi mulakan dengan 2 rakaat. Jadi ini berlaku beberapa perbahasan para ulama muhaddisin. Ulama-ulama hadis berbahas berkenaan dengan iftitah solat. Pembukaan solat tahajud Nabi ni. Dia bangkit tengah malam. Dia buat 2 rakaat kata Abu Hurairah tapi ringan. Saat habis. Itu pembukaan. Jadi dia bercampur dengan yang tu menjadikan dia jadi 13. Wallahu alam. Dan ada pula kalau daripada Nabi dia tak abang 2 rakaat ringkas tu apa dia? Dia kata dia buat sembahyang sunat. Dia buat sembahyang sunat. Ada juga sahabat yang mengatakan sunat tu sunat apa? Itulah sunat ba'diyah Isya yang Nabi tak buat pada waktu semalam. Kan? Lepas Isya, Nabi terus tidur. Tanpa Nabi bangkit buat solat sunat ba'diyah. Siapa sunat ba'diyah Isya ni? Dia kan muakkad. Dia dituntut untuk kita lakukan. Letih lagu mana pun, buat juga ba'diyah. Qabliyah dia ghairu muakkad, ba'diyah dia yang muakkad. Jadi Nabi buat 2 rakaat secara khafifatain, kemudian Nabi sambunglah dengan solat-solat tahajud yang lain. Jadi kita boleh buat tak? Boleh. Kita boleh buat. Ikut apa yang Nabi buat. Kalau kata kita dah buat semalam, kita tak apa yakin. Kita ni macam kalaulah kata pergi tidur dulu, bangkit sekali lagi baru nak buat sunat ba'diyah, pakai dak kot. Terlupa ke, terlena ke dan sebagainya. Kan kita tak yakin dengan keadaan diri kita. Sebab kalau Sayyidina Ali dia tak yakin dia nak boleh bangkit esok. Sebab tu dia akan buat siap-siap pada waktu malamnya. Baik lagi, kita tengok lagi yang mana satu hadis yang dibawa datang daripada Muhammad bin Ala tadi itu, yang mana nak menceritakan kita ni apabila kita nak buat 2 rakaat yang awal tu, kalaulah dia tak ada bersumberkan daripada mana-mana hadis, maka tak sah sebab kita tak tahu sembahyang apa kita buat. Tetapi apabila hari ini kita dapat satu sumber hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ala ni, dia kata Nabi buat sembahyang sunat iftitah. Jadi kita nak sembahyang sunat apa? Baik.
ketika ini boleh kita niatkan usolli sunnat tahajud. Nah, usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh dah nak buat secara khafif, secara nipis? Ya. Boleh kita buat secara khafifatain. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia akan sambung yang panjang, yang panjang, yang panjang, yang panjang. Kita ni kalau dah semua dah khafifatain, duk baca kuliah dengan quluhu sahaja, yang tu yang kita tahfiz, maka perelokkanlah yang iftitah tu tadi. Perelokkanlah iftitah tu tadi. Kita perhiaskanlah dia dengan surah dan juga doa iftitah. Pasal Nabi sebab apa dia buat khafif? Sebab apa dia ringankan? Sebab saat lagi dia nak buat panjang-panjang yang kata sampai bengkak kaki dia tu. Kita ni sampai tak ada bengkak kaki. Tidur sampai bengkak mata-mata selalu. Bersolat sampai bengkak kaki ni jarang-jarang. Allahu Akbar. Jauhnya kita dengan Rasulullah ni duduk menyanyi je nak masuk syurga dengan Rasulullah. Amalan tak banyak mana tak hebat macam dia. Allah, ya Allah, pandanglah kami, ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu. Golongkanlah kami bersama dengan orang-orang yang soleh. Kami nak duduk dengan mereka, muttaqina ala rafrafin. Kita nak duduk di dalam bersama dengan para orang yang soleh dalam rafraf, dalam suasana yang tenang, yang aman damai. Abqariyin hisan, kata Allah di dalam surah Ar-Rahman. Hampa duduk dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesukaan, dengan penuh kegembiraan. Wa abqariyin hisan, di mana di situ kamu dalam keadaan yang terpelihara dengan keihsanan. Ataupun mungkin kita nak duduk muttaqiin ala furushin batahniha min istabraqa. Kita nak duduk dengan para solehin, dengan para siddiqin di surga nanti. Wa abqariyin muttaqiin ala, kita nak duduk di atas istabraqa, sandaran-sandaran bantai daripada sutera hijau. InsyaAllah. Kita nak duduk, nak berteleku dengan mereka di atas sandaran bantal yang berwarna hijau, bantal sutera. Nak juga, hang kata apa pun nak juga. Tetapi dari segi amalan, bila kita kaji, kita bandingkan dengan amalan kita, dengan amalan Nabi, dengan amalan para sahabat. Ya Allah, jauhnya jauh sungguh-sungguh. Saya kita tengok lagi macam mana Nabi buat lagi tentang sembahyang malam Nabi SAW. Satu lagi hadis, di mana hadis ini diriwayatkan daripada Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas, hadatsana Ishaq bin Musa qala hadatsana Ma'lun qala hadatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakr an abihi an Abdullah bin Qais bin Makhramah akhbarahu an Zaid bin Khalid al-Juhni annahu qala la armuqanna salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawassattu atabatahu au fustatahu fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini khafifataini thumma shalla rak'ataini tawilataini thumma shalla rak'ataini wa huma daunaltaini qablahuma thumma shalla rak'ataini wa huma dunalataini qablahuma thumma shalla rak'ataini wa huma dunalataini qablahuma thumma shalla rak'ataini wa huma dunalataini qablahuma thumma autara fadhalika 13 rak'ah. Tu dia. Kita tengok apa dia. Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu menyatakan, lagi sesungguhnya aku akan perhatikan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada satu malam aku tidur di depan pintu rumah atau di depan khemah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat 2 rakaat yang ringkas. Baginda menunaikan solat 2 rakaat yang panjang.
Kemudian 2 rakaat yang panjang. Kemudian 2 rakaat yang panjang. Setelah itu baginda menunaikan 2 rakaat yang lebih ringkas daripada solat sebelumnya. Kemudian menunaikan solat 2 rakaat yang lebih ringkas. Kemudian menunaikan solat 2 rakaat yang lebih ringkas. Kemudian 2 rakaat yang lebih ringkas. Kemudian baginda menunaikan solat witir. Maka semuanya menjadikan dia 13 rakaat. Tu dia. Nah, tu dia kita tengok. Ini masih lagi menceritakan tentang Nabi bersolat tahajud sebanyak 13 rakaat. Saya kita tengok. Ada apa nanti nak berperbahasan para ulama muhadisin tentang kajian hadis Syama'il Muhammadiyah ni. Nak cerita pasal macam mana Nabi semayang. Yang Zaid bin Khalid ni kata, aku nak perhati tengok betul-betul. Nak cerita betul-betul dekat apa. Sampai dia tidur di depan pintu rumah Rasulullah. Tidak di depan pintu rumah Rasulullah. Awak Rasulullah tidak tak tutup pintu ke? Tutup. Kan rumah Rasulullah ni dia tak ada pintu nak. Rumah Rasulullah tak ada dalam pintu. Hanya ada tabir. Kalau kita panggil tirai lah. Nah. Hanya ada tabir pintu untuk menghalang orang luar melihat terus ke dalam rumah. Sebab ada aurat isteri dan anak Nabi. Nah. Jadi kenapa Nabi tak letakkan daun pintu pada rumahnya? Kerana memberi ruang untuk orang sentiasa hadir datang membicarakan tentang maslahat, kemuskilan, kesusahan, aduan dan sebagainya. Sampai Nabi tak buat pintu lah. Kita pula tak boleh lah. Tak malah nak ada daun pintu ni nak buang lah. Sebab nak ikut sunnah Nabi, rumah Nabi tak ada pintu dah. Kita tak boleh buat macam tu. Hari ni kalau kita buang daun pintu, orang lain nanti masuk main lah. Takat tirai tu terjadi apa lah. Ni Nabi dan para sahabat lah. Okey. Yang diceritakan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani ni, dia tidur tu di depan pintu rumah Rasulullah. Nabi ni, dia tahu sahabat-sahabat ni duk mengendap dia ibadat. Dia akan bangkit, dia buat sembahyang di belakang rumah. Dia sembunyi-sembunyikan. Pasal kalau kata dia buat terus, sahabat ni akan ambil benda ni jadi wajib. Berbeza macam kita. Kita ni kira ala sunat saja. Tak apa buat pun tak apa. Tak buat pun tak apa. Dengan intonasi suara yang begitu rendah menyebabkan perkara tu jadi tak buat pun tak apa. Sunat. Tak apalah ala sunat. Kita memperlekehkan amalan sunat. Wajib je kita jaga. Tetapi tidak bagi pada sahabat. Dia pun tunggu sungguh-sungguh sehingga kan menjadikan rumah Nabi itu sebagai satu tempat intipan. Nabi ni aku nak tengok dia sembahyang betul-betul sembahyang apa. Maka kata Zaid bin Khalid Al-Juhani ni, dia kata aku nampak Nabi buat. Dia kata dia bangkit-bangkit, dia buat 2 rakaat dulu, ringkas saja. Sat saja dia sembahyang tu. So ringkas tu dia tak baca iftitah dan tak baca surah. Tapi lepas tu dia bangkit, dia sambung. Tu yang dia kata kan. Dia cerita, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma shalla raka'ataini tawilataini. Dia buat 2 rakaat tawil. Tawil ni maksudnya panjang sangat. Panjang sangat. Kemudian lagi tawilataini, buat lagi 2 rakaat. Panjang sungguh. Tu yang sampai bengkak kaki-kaki tu, no? Thumma tawilataini, dia buat lagi 2 rakaat. Panjang tu dah jadi 6 kan? 6 campur 2 di atas tadi tu. Jadi 8. Kan? Yang 2 mula-mula tu ringkas. Yang 2 yang kemudian ni panjang. Sebab apa? Okey, maka dikaji oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani ni. Dia kata Nabi ni dia akan baca, selepas habis dia baca doa iftitah, diam seketika, bertafakur, bertadabur kepada doa iftitah tu tadi. Kan doa iftitah Nabi ada macam-macam. Kemudian baca Fatihah. Habis baca Fatihah, berhenti seketika. Kemudian baca surah. Tu yang kita beritahu minggu lepas. Dia baca surah Al-Baqarah. 280 ayat. Allahu Akbar. Kalau lah kata satu-satu Nabi sembahyang ni 1 rakaat, 1 juzuk. 1 rakaat, 1 juzuk. 1 rakaat, 1 juzuk. 1 rakaat, 1 juzuk. Bukan 1 muka surat, no? InsyaAllah. Hebatnya baginda. Tu yang Sayyidatina Aisyah kata, buat apalah susah payah sampai bengkak kaki.
Pasal apalah susah payah sampai bengkak kaki. Sedangkan dosa pun tak ada. Nah, dosa dah diampunkan. Hak yang tak buat lagi pun dah diampun. Pasal apalah sampai bengkak kaki, Nabi kata, takkanlah aku ni nak jadi hamba yang tak pandai terima kasih. Dah orang bagi kat aku duduk percuma. Nah, pahala percuma. Takkanlah aku tak kerti nak berterima kasih. Kita macam tu, kalau orang bagi saja dekat kita, selalulah berterima kasih. Nah, cara kita berterima kasih kepada Allah, buatlah apa yang dia suruh dengan penuh patuh dan taat kepada Allah. Janganlah banyak-banyak songeh. Nah, kalau Rasulullah ni Allah Ta'ala dah bagi kat dia semua percuma, dia bersembahyang sampai bengkak kaki, tanda kesyukuran seorang hamba. Ni kita ni macam-macam package tak tahu apa nak elok ni. Kita kena lebih lagi. Nah. Okey, kita mungkin tak boleh bawa sehari satu surah. Satu rakaat satu surah. Sehari satu surah pun, sehari satu juzuk pun kita tak boleh bawa. Nah. Nabi bawa satu rakaat satu juzuk. Kalau 13 rakaat, 13 juzuk. Subhanallah. Itu kata ulama, sebab tu dia buat panjang. Bila sampai habis 6 rakaat yang dibawa secara tawilatain. Kemudian diikuti lagi dengan 4 rakaat lagi ya. Rakaat ini itu dibuat secara tartil. Maksud tartil tu kurang sikit lah panjang daripada hak tadi. Kalau lebih ringkas daripada hak panjang. Contohnya, kalau solat awal tu dia bawa sebanyak 50 ayat. Kemudian solat yang kedua ni dia mungkin bawa 45. Dan kemudian 40 ayat. Dan kemudian semakin menurun hinggalah kepada Nabi SAW membawa solat sunat witir, yang biasa Nabi bawa witir untuk satu rakaat terakhir itu adalah tiga qul. Itu yang terpaling pendek yang pernah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kebiasaan Nabi SAW bersolat tahajud. Ini hebat. Kehebatan di dalam Nabi bersolat adalah amat hebat. Okey, kita tengok pula. Ini kata siapa ni? Kata Abu Salamah. Dia ambil hadis ni daripada Aisyah. Aisyah cerita, Nabi buat solat tahajud dalam bulan Ramadan. Kita dapati ada orang yang buat tahajud dalam bulan Ramadan sampai tak tidur, sampai ke pagi. Nabi buat solat tahajud dalam bulan Ramadan banyak mana? Ramadan dah hampir. Kita kalau boleh kita nak perelok. Tahun demi tahun kita nak perelok, sebab kita tahu hari demi hari kita makin dekat dengan tempoh kematian. Kita nak balik dah kepada Allah. Kita tak tahu jemputan Allah melalui malaikat Israelnya bila nak main. Dia panggil kita. Kita nak buka bekalan kita di hadapan Allah nanti, disaksikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak ni saja bekal yang aku bawa, ya Allah. Malunya dekat Rasulullah. Rasulullah ada di tepi timbangan. Nak tengok bekalan kita. Elok ke tak elok bekalan yang kita bawa? Buka-buka. Bawa. Ada bawa. Tengok sak bekal. Tengok bekas. Tengok bekas pun rasa malu kat Rasulullah. Rasulullah akan tunggu di tepi neraca timbangan. Tengok bekal yang kita bawa. Apabila dibuka bekalan kita, busuk dan mungkin basi atau mungkin bocor, lagilah malu. Kata bawa bekal, mana dia? Plastik kita tembus. Allah, malunya. Nak tunjuk dekat Nabi. Nabi dengan penuh duka cita akan tunggu untuk diperhitungkan. Dia tunggu di tepi neraca. Malu, no? Dia ditimbang. Banyak ni saja. Ya Allah. Kalau fikir orang kata, no, malu. Macam mana lah nak buka? Saya fikir pada diri saya lah. Bekalan yang bakal saya buka nanti. Apa yang akan ku bawa pada Allah dan Rasul. Seandainya semua bocor, ya Allah. Seandainya basi dan busuk, ya Allah. Macam manalah nak menghadap dengan Nabi? Malu nak menghadap dengan Nabi. Nabi tentu pandang pada kita. Kan Nabi sayang dekat kita. Kita nak letak macam mana? Kata bawa bekal. Mana bekal? Nak harap syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang itulah yang ada. Yang tu yang ada. Minta pertolongan Allah. Minta pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah.
bekalan yang ada. Walaupun dalam keadaan riak, Nabi kata berselawatlah kamu. Aku nak bagi. Dan walaupun dalam keadaan riak. Baiknya Rasulullah. Baik, kita tengok. Nah, mudah-mudahan Allah sampaikan Ramadan ini untuk kita. Kita nak beribadat seperti mana Nabi SAW. Hadis daripada Ishaq bin Musa. Qala haddathana Ma'nun. Qala haddathana Malik. An Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari. An Abi Salamah. An Abdurrahman. Annahu akhbarahu. Annahu sa'ala Aisyah. Tengok. Tanya Aisyah. Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Faqalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyazida fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Yusalli arba'an la tas'al an husnihinna وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunaikan solat malam pada bulan-bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Pertamanya, baginda solat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang keelokan dan panjang solat itu. Kemudian baginda solat 4 rakaat lagi. Dan jangan kamu tanya tentang keelokan dan panjangnya solat itu. Lalu baginda mengakhirinya dengan solat 3 rakaat. Nah, ini witir lah. Setelah itu aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau tidur sebelum menunaikan solat witir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Ni Aisyah cerita Aisyah cerita macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat sepanjang Ramadan. Kata Aisyah, dia tak pernah pun sembahyang lebih daripada 11 rakaat. Dah, 11 rakaat. Dia tak pernah. Dia buat 4 rakaat panjang, kata Aisyah. Panjang. Jangan tanya betapa eloknya solat dia. Jangan kamu tanya betapa panjangnya solat dia 4 rakaat tu. Jadi, ulama-ulama ni mentafsirkan secara lengkap macam mana yang Nabi buat, betapa panjangnya, kata Aisyah. Kita cakap macam ni lah. Panjang tak usah cakap lah. Panjang tak usah tanya lah punya panjang. Kalau kata dia bangkit tengah malam tu sampai dekat-dekat setengah jam sebelum subuh. Oh, lama betul Nabi berdiri nah. Panjang ni kata Aisyah jangan tanyalah. Lebih kurang macam tu lah. Betapa indah dan eloknya Nabi bersolat berdiri dengan begitu lama. Bayangkan surah Al-Baqarah 280 ayat. Kita mungkin boleh menghafaz hanya sebelah muka surat. Tu pun tak kira lah kita kata panjang. Kita mungkin boleh menghafaz. Katalah kita boleh hafaz surah Al-Baqarah dalam 30 ayat terawal. Kita mungkin boleh bahagikan 5 ayat. Itu yang termampu kita buat secara bacaan secara tartil nah. Jangan baca macam baca buku tu, baca secara tartil. Macam kita nak baca Quran biasa tu. Dapat pahala syafaat Al-Quran di akhirat nanti. Dia akan datang membawa syafaat kepada kita andai kita baca ketika solat tahajud secara tartil. Baik, diceritakan di dalam 4 solat tahajud ni Nabi buat 4. Aisyah kata 4. Tadi Maimunah kata 2. Tak apa, kita terima. Ni semua kekasih Nabi ni. Aisyah kata 4 ni panjang-panjang. Keempat rakaat tu Nabi baca surah. Keempat rakaat tu Nabi baca surah. Kita kalau kata nak buat 4 sekaligus, nak buat macam mana? Nak buat lagu Insya ke 2 rakaat saja baca surah, 2 rakaat lagi tak baca. Nabi baca 4 rakaat tu Nabi baca surah. Sampai habis dia kata, habis dia buat 4 tu, dia bangkit, dia buat lagi
4. Nah, dia baca panjang tu. Menjadikan 8. Kemudian diakhiri dengan tiga witir. Bila Aisyah tengok, Aisyah tanya, semalam nak tidur tak buat ke? Tak buat ke witir? Kan ada hadis Nabi kata, jangan kamu tidur sebelum kamu melakukan witir. Bila Nabi buat pada waktu tahajud ni, Aisyah tanya, semalam nak tidur tak buat witir ke? Nah, apa yang Nabi jawab? Maka Nabi jawab, yang tidur adalah mataku, tetapi bukan hatiku. Kita ni mata, hati semua tidur habis. Nah, Nabi hanya mata sahaja tidur, tapi hati baginda tak pernah tidur. Nah, hati baginda sentiasa mengingati Allah, sentiasa hidup mengingati Allah. Jadi inilah di antara yang diceritakan oleh para sahabat, para ulama-ulama hadis. Katakan kalau Nabi tidur di rumah Aisyah, dia akan buat empat-empat. Kalau dia tidur di rumah Maimunah, dia buat dua-dua. Jadi boleh pakai tak? Boleh pakai kedua-duanya. Apabila jumhur ni apa dia? Sepakat para ulama, kebanyakan para ulama. Ini bukan setengah. Bila kata sepakat jumhur ulama ini, kita kata 75%. Jumhur ulama mengatakan seafdal solat sunat adalah dibuat 2 rakaat. Jadi kita ni yang tak panjang ibadat macam Rasulullah, carilah yang paling afdal 2 rakaat, satu salam. Nah, kita nak buat yang afdal kan? Nah, tapi kalaulah kata kita nak buat macam Rasulullah ni buat, boleh tak? Boleh. 4 rakaat secara tawilatain kata. Hampa tak usah ceritalah, hampa tak usah tanyalah macam mana indah dan eloknya, panjangnya solat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan hati, kekuatan jiwa, kekuatan keazaman untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dalam tempoh yang lama sehingga mengorbankan masa tidurnya. Dia kata dia tak pernah tidur pun. Mata dia saja pejam, hati dia tak pernah. Kita kalau tidur, ruyup, habis, hilang, fana dunia. Wallahu alam. Jadi kesimpulan hadis ni, kita boleh ambil pakai yang mana Rasulullah ni dia buat dua-dua pun dia buat, empat-empat pun dia buat. Tapi kalau kita nak ambil yang terbaik, yang paling afdal, ambil jumhur ulama, buat dua. Jadi habis cerita. Baik. Apa yang kita baca hari ni, kesimpulan hadis-hadis yang kita baca hari ni adalah amalan yang diperturunkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi apabila Allah Ta'ala menawarkan kepada kita, kamu mahukan 10 kebaikan ataupun 1000 kebaikan. Kalau Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, nak 10 kebaikan atau 1000 kebaikan. Kalau ditanya kepada kita, tentu kita nak ambil 1000 lah. Kita nak yang 1000. Lalu ditanya oleh sahabat, kami nak yang 1000 lah. Kami nak yang 1000 lah. Jadi nak pahala 1000 kebaikan, iaitu beramallah dengan amalan daripada ilmu kamu. Daripada ilmu yang kamu pelajari. Kita alhamdulillah, kita adalah penuntut ilmu. Kita belajar ilmu berpandukan kepada Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Contoh hari ini kita belajar, ini ilmu kita. Jadi kita beramallah dengan ilmu kita yang sedikit ini. Nescaya kita akan dapat pahala 1000 kebaikan. Tapi kalau kita beramal untuk 10 kebaikan, ikut saja. Macam mana buat tajuk lah? Buat tajuk macam ni. Mangkit tengah malam, ambil semayang. Semayanglah sunat 2 rakaat. Semayanglah taubat 2 rakaat. Itu perbezaan. Dapat 10 kebaikan. Pahala ada. Dapat 10 kebaikan. Berbeza dengan orang yang beramal dengan menggunakan ilmu dia. Sebab tu suruh tuntut ilmu lah. Suruh belajar. Belajar ada bukti. Ada nas. Nas ni hadis-hadis. Ada ayat Al-Quran. Keuntungan orang yang berilmu dan beramal, dia dapat 1000. Keuntungan orang yang tidak berilmu dan beramal hanya ada
10. Jadi beruntunglah ya Hanana, beruntunglah kami, bertuahnya kita andai kita tergolong di kalangan orang yang menuntut ilmu. Wallahu alam, insyaallah nah ada rezeki Allah simpan kita, Allah bagi lagi peluang kepada kita, insyaallah kita akan terus menyusuri ibadah-ibadah Rasulullah di dalam menunaikan solat-solat tahajud, solat-solat yang terindah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tak boleh buat sampai 11 juzuk satu malam. Nah, kecuali lah orang yang hafiz Quran. Kita yang hafuz ni, hak yang duk baca selalu pun lupa, no? Jadi buat juga sekadar yang termampu. Nah, buat juga. Duduk saja-saja tu cari ayat-ayat panjang, hafaz. Ambil ayat-ayat yang mana yang Nabi pernah berpesan. Jangan kamu tidur sebelum kamu membaca Waqi'ah, Ar-Rahman, As-Sajadah, Al-Mulk, 4 surah tu. Jangan kamu tidur sebelum baca. Kita ni, kalau hafiz ni senang lah. No? Duduk atas katil berau. Baru nak pergi buka Quran dengan nak lena sama banyak alamat. Okey, duduk saja-saja mengapai. Hari ni hafal sikit, esok hafal sikit, lusa hafal sikit. Lama-lama sehari 1 ayat, 10 hari dapat dah 10 ayat. Surah Mulk kan 30 ayat saja. Sebulan khatam 1 surah Mulk. Alhamdulillah. Beramal, berilmu, beriman dan bertakwa. InsyaAllah ta'ala nah. Baik, wallahu alam. Ada soalan nak tanya berkenaan tahajud ke? Dan apa-apa juga. InsyaAllah kita buka soalan pada sahabat-sahabat. Saya ambil masa sikit hari ni sebab tadi berlaku gangguan teknikal. Saya ambil masa perempuan. Mohon ampun. Mohon halalkan. Assalamualaikum Ustazah, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Maznah nak tanya sikit soalan macam semayang tahajud tu waktu malam. Kadang tu kita kan kata nak semayang tapi bila kita dah bangun tu tiba-tiba kita tak apa lagi 5 minit. Lepas tu tiba-tiba 5 minit tu kita terlelap dah subuh. Macam mana? Boleh qada tak? Okey. Kita boleh qada solat tahajud seandainya ia menjadi hizib. Ia menjadi aurat, dia jadi benda istiqomah yang kita memang selalu buat. Tapi hari itulah kata macam Kak Mazrah bagi tahu tadi, mungkin dengan sebab kita terlap kan, pujuk rayu syaitan, belitan syaitan ni macam-macam. Sikit lagi lah, 5 minit lagi lah. Dengan kerana 5 minit tu hanyut. Kemudian bila kita dah jaga-jaga, dah masuk subuh. Apa yang patut kita buat? Semayang subuh lah macam biasa. Dan boleh tak kita nak qada di siangnya? Kalau kita istiqamah buat setiap malam, boleh kita qada siangnya. Nah, boleh diqada. Iaitu jarak di antara waktu duha. Waktu duha kita boleh buat. Sebelum masuk waktu zuhur. Boleh kita qada. Bolehkah Puan Maznah? Terima kasih. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Ilah. Saya tanya. Ya. Kita nak tahajud pukul 5.30 boleh tak? Okey, kita nak solat tahajud pukul 5.30 boleh tak? Boleh. Tahajud ni bila luput dia? Tahajud ni luput apabila terbitnya fajar shadiq. Luput tahajud. Tak boleh dah buat. Dia selagi tak masuk subuh, selagi itu adanya tahajud. Masih lagi boleh buat. Nah, sekarang subuh lambat kan? Jadi 5.30 pun boleh lagi. Nah, tambah kita solat khafifatain ni, hak ringan-ringan tu kita boleh buat sampai 12 rakaat. Nah, tapi jangan kelam kabut lah. Nah. Sekurang-kurang tahajud 2 rakaat dah dikira tahajud. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Okey. Tanya. Tak apa. Waalaikumsalam. Kak Halimah. Tadi yang Ustazah maaf tu, Ustazah kata semua milik Allah dan sana. Semua milik Allah kata tadi. Ustazah kata tadi semua milik Allah. Ya, betul. Tak dah. Tu nak tanya Ustazah kata macam mana tadi ayat tu?
هذا من فضل ربك. هذا هذا من فضل ربك. هذا من هذا فضل هذا من فضل هذا من هذا فضل من فضل هذا ربك ربي. ربي. Semua ni adalah milik Tuhanku, anugerah Tuhanku. Ya, ya. Hadza min fadli Rabbi. Bila orang puji kita, kita kata hadza min fadli Rabbi. Rabbi. Bukan kita punya. Ya, itu jawapan merendah diri. Merendah diri sebagai seorang hamba yang tawaduk. Kita tak ada lah syok sendiri bila orang puji kita. Kita tak lah. Kita ni tak ada apa kelebihan. Semua tu Allah punya kelebihan. Jadi tak salah kita memuji makhluk ciptaan Allah. Hadza min fadli Rabbi. Semua ni Hadza min fadli Rabbi. Ya, semua ni kelebihan dari Allah. ya, ya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Bergaung sikit, no? Betul. Boleh. Kita boleh. Okey. Ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, masa kita duduk mengaji tu kan, lepas kita sembahyang kita nak sambung mengaji. Bila kita berdiri lama tu kan, tapak kaki sakit, kan badan comel. Lepas tu pakai slipper. Boleh tak Ustazah masa mengaji tu pakai slipper hak dalam rumah kita nak pakai tu? Boleh tak? Baiklah Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara tak dengar Ustazah. Ijam mengaji dan berdiri ke duduk? Apa dia? Ijam mengaji berdiri ke duduk? Duduk atas kerusi. Okey, boleh. Boleh pakai kasut. Dalam keadaan. Tapi dengan syarat kasut tu tak ada najis. Yang kasut kita duk pakai biasa dalam rumah tu. Ya, boleh. Okey. Baik. Terima kasih Ustazah. Baik, habis habis saya mohon ampun dan maaf kita sudah dulu InsyaAllah ta'ala dengan izin Allah cepat-cepatlah berlalu COVID-19 ni. Kita nak kembali berkuliah secara halaqah, bersuah wajah. Walau tak dapat bersentuh pun janji dapat bertemu wajah. InsyaAllah ta'ala dalam lapangan yang lebih luas, dalam suasana yang lebih selesa. InsyaAllah ta'ala. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah, yang kurang adalah daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik. وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اجعلنا من الناجحين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.